Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua sebab korang sentiasa bagi support untuk channel ni. Terima kasih pada yang dah subscribe dan terima kasih juga kepada yang sentiasa mendoakan untuk Cengkeh Channel. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya korang tak ketinggalan pada konten-konten terbaru dari Cengkeh Channel. Hari ni akak nak sampaikan satu kisah yang memberi manfaat dan kisah yang menyayat hati, tapi ada seramnya kat situ. Sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akan ucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber ni kerana berani memberikan kisah ni. Jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah kali ni kisah yang membawa manfaat pada kita. Syukur Alhamdulillah sebab Cengkeh Channel semakin dihadirkan dengan kisah-kisah tauladan yang boleh kita ambil kebaikannya. Namun korang yang buruk sama-samalah kita jauhi. Kisah ni bukan ditulis kosong untuk hiburan semata, tapi untuk renungan bersama. Jom kita sama-sama ketahui apa yang akak nak sampaikan untuk kali ni. Kisah ni dikongsikan oleh subscriber yang bernama Aman. Aman dia berasal dari Kedah, tapi story ni bukan berlaku di Kedah. Kisah ni terjadi kepada bapa saudara Pak Long. Itulah gelaran yang ditulis oleh subscriber kali ni. Bapa saudara Pak Long ni dikenali sebagai Pak Abu. Semua nama-nama yang ditulis adalah bukan dari nama sebenar tuan korang. Jarak rumah Pak Abu dengan rumah Pak Long berselang 5 biji rumah sahaja. Menurut Pak Long, kisah ni berlaku pada tahun 1970-an dan masa tu beliau masih belajar di sekolah rendah. Perkara yang berlaku ni amat segar dalam ingatan Pak Long. Malah ia menjadi pengajaran yang besar buat Pak Long. Pak Abu ni dia mempunyai 4 orang anak. Semuanya kecil-kecil lagi masa tu. Sedang berlari-lari berkejaran di halaman rumah Pak Abu. Malah Pak Long kadang-kadang ada juga bermain-main dengan anak-anak Pak Abu ni. Isteri Pak Abu ni nama dia Kak Senah. Kak Senah ni orangnya lembut je. Terserlah sifat keibuan dia. Kak Senah ni sejuk mata memandang. Kalau dilihat orangnya sangat berbudi bahasa. Pak Abu ni juga dia mempunyai seorang adik yang bernama Halim. Halim pun sama juga, baik orangnya, sangat rapat dengan keluarga Pak Abu ni. Tak kira lah waktu susah maupun senang, Halim sentiasa ada buat mereka sekeluarga. Suatu hari korang, Pak Abu dia pergi kerja macam biasa. Jarak rumah Pak Abu dengan tempat kerja Pak Abu tak adalah jauh sangat, tapi tak juga terlalu dekat. Yang pastinya Pak Abu ni dia mampu memiliki sebuah motosikal pada masa tu. Yelah, tahun 70-an ada motosikal. Boleh dikatakan senang jugalah korang. Sebab kebanyakan penduduk kampung pada waktu tu ada basikal je. Dan kebanyakan juga hanya jalan kaki. Kalau ada kereta tu, kira lagi rare lah time tu. Lagi kaya lah. Nak dijadikan ceritanya, satu hari tu macam biasalah. Pak Abu dia menaiki motosikal dia nak pergi kerja. Masa tengah on the way nak balik, nak pergi tu Alhamdulillah lah okey. On the way nak balik kerja lebih kurang jam 5 petang, Pak Abu terlibat dalam kemalangan jalan raya. Pak Abu dilanggar kereta dan dia meninggal di tempat kejadian. Innalillah. Keluarga Pak Abu ni diuji dengan satu kehilangan yang sangat besar. Pak Abu ketua keluarga yang menyara anak-anak yang masih kecil, dan dari situlah Halim mula mencurahkan segala kemampuan dia untuk bantu keluarga Pak Abu. Setahun berlalu dan setahun selepas kejadian tersebut, Halim macam biasa juga. Dia pun melalui jalan yang sama kalau dia nak pergi kerja ke mana ke. Di mana jalan Pak Abu ke Malangan tu, kat situ jugalah Halim lalui
Satu hari tu, masa Halim lalu jalan yang sama tu, Halim terbabas motosikal dia ke semak berdekatan. Korang, anehnya, kemalangan tu adalah di tempat yang sama, cuma kecederaan mereka berbeza. Halim dia terbabas je, manakala Pak Abu ni dilanggar kereta, kemudian kecederaan dia teruk, lepas tu meninggal dunia. Tapi Halim ni, dia cuma cedera ringan je dekat situ. Dia cuma alami macam orang kata jatuh basikal je, macam luka-luka macam tu je. Kalau kita tengoklah, tak adalah nampak serius sangat dengan Halim ni. Tapi dia tak adalah pula dia nak try bangun ke, nak angkat balik basikal ke, basikal pula, motosikal dia tu, lepas tu nak gerak. Sebab kalau tengok betul-betul masa tu, boleh imagine tak, dia masa jatuh gitu je kat semak, lepas tu kira okey kan, dia boleh teruskan perjalanan dia. Tapi tak macam tu. Walaupun luka-luka dia tu agak sikit sangat, tapi Halim pengsan dekat tempat kejadian. Jadi orang kampung yang lalu dan jumpa Halim, bila dia tengok Halim tu dah pengsan, dia bergegas-gegas lah pergi angkat Halim ni, bawa balik ke rumah Halim. Peliknya kata orang kampung, motosikal Halim ni cuma calar-calar sikit je. Halim pun tak teruk mana pun cedera. Malahan orang kampung, dia teliti tau. Dia periksakan segenap anggota badan Halim, dekat bahagian kepala Halim, semua okey, tak ada masalah. Macam, kenapa dengan Halim ni? Kenapa dengan Halim ni kan? Jadi macam pelik. Nyatanya, memang tak terlalu serius lah, pendek kata. Tapi Halim tetap juga tak sedarkan diri dan dikatakan pengsan. Bila dah dibawa balik ke rumah, sampai je Halim ke rumah, Halim dia jadi macam kejang tau. Time tu lah dia tiba-tiba dia kejang macam tu. Korang tahu kan, kalau kejang ni boleh dikatakan macam, kalau digambarkan seseorang yang sedang tarik tau. Dia tarik macam tu. Ada juga yang kata macam kena sawan. Lebih kurang macam tu lah. Mulut Halim ni menyebut-nyebut dengan logat Kelantan. Disebut dalam bahasa Kelantan, dia orang Kelantan. Kejadian pun berlaku dekat negeri Kelantan. Tempatnya tu tak dinyatakan lah dekat mana. Halim yang tak sedarkan diri masa tu, dia berkata macam ni lah. Hok ni abu tok lelaki senoh. Ambo tok lelaki senoh ni. Dia duk kata gitu juga. Mulut Halim ni sentiasa menyebut-nyebut, hok ni bukan Halim, hok ni abu. Tapi aku ni abu, tok lelaki senoh. Tolonglah panggil bini ambo senoh. Tolonglah ambo nak oyak benda penting ni ke senoh ni. Panggillah senoh. Bayangkanlah korang, Halim accident, lepas tu tak sedar diri, dah buat orang jadi confused sebab kecederaan dia tu tak sesuai dengan kejadian tu. Maksudnya dia pengsan tak sedar. Tiba-tiba dia meracau macam tu pula. Dia tak kata diri tu Halim, tapi dia kata dia ni hok ni abu. Jadi dia duk minta tolong. Tolonglah siapa-siapa panggil bini ambo, tolonglah ambo tak ada masuk ni, tolonglah minta tolong sangat-sangat. Panggillah bini ambo. Mula-mula gitulah dia macam tak adalah lagi emosi sedih kan. Lepas tu mereka yang berada di rumah Halim tu, bersama dengan orang kampung yang bantu tu, mereka terkejut tau. Terkejut dengan apa yang berlaku. Halim dia seolah macam merepek yang bukan-bukan. Halim bangun. Bakpo mu ni? Bakpo yang ngaruk sangat ni? Ngapo sangat ni? Pak Abu lama dah mati. Mu duk sebut bakponyo lagi kau dia Halim. Mu ni bangun. Mu ni sedar ke tidak ni? Bangun Halim. Ramai ni orang duk keliling mu ni. Pakak-pakak duk pusing risau kau mu ni. Mu sedar tak ni Halim? Betul-betul lah Halim tu dikejutkan macam tu. Buka mata mu ni Halim. Buka mata mu tengok sekeliling mu ni. Orang ramai ni. Sambil-sambil menepuk-nepukkan muka si Halim tu. Menepuk pipi Halim pun semua. Goncang-goncang ke tubuh Halim ni. Salah seorang penduduk kampung tu tetap juga cuba untuk bangunkan Halim. Cuba juga untuk sedarkan Halim yang mereka sangkakan sedang meracau. Aku bukan Halim. Aku Abu. Pak Abu tok lelaki senoh. Aku bukan Halim. Aku Pak Abu. Tolonglah panggil senoh. Aku rayu kamu. Aku rayu benar kamu. Gila panggil bini aku senoh. Selok dah lah weh. Nyong ngapo kau parok dah lah. Tak reti aku. Nak royak lagu mana lagi ni. Mu tolonglah ke dia. Mu tolonglah tengok dia. Kena sapuk ke hatu dah ni. Soh ni. Kena sapuk ke hatu dah ni. Aku tak reti dah nak buat lagu mana ni. Keluh lidah dah aku ni.
Jawab salah seorang penduduk kampung. Hak berada dekat situ. Sama-sama lah dia orang discuss ni. Ni tak boleh nak buat apa dah. Lepas tu, nak kira lagu mana ni? Tak boleh biar ni. Lamunya ngapo lagi. Mu tengok orang sekeliling kita ni. Mu kelih tengok. Ni adok takut ni apa tu? Adok takut ni. Masa kejadian tu, maka ramailah sanak saudara dia datang melawat Halim. Berita tu cepat sangat tersebar. Maklumlah, ada je yang nak kayuh basikal pagi-pagi pergi panggilkan orang kampung. Derih nama dia. Derih ni anak muda hak lurus benda dekat kampung tu. Dialah yang paling laju selaku reporter tak bergaji kat kampung pada masa tu. Derih ni pantang dia dengar benda-benda hak pelik-pelik. Dia dululah yang akan pergi, dia akan canangkan, bagi tahu gini. Dia akan besar-besarkan kepada cerita-cerita kecil macam tu. Dia bawa basikal dia, yang penting dia boleh bagi tahu orang. Dia kayuhkan basikal dia. Akhirnya Derih ni dia melalui semula dekat kawasan kemalangan yang dilalui oleh Halim tu. Masa tu sifat luar benda Derih ni bercampur dengan hobi dia, suka menyiasat sendiri. Sekaligus dia membuat andaian yang bukan-bukan. Dan esoknya warung kopi akan dihadiri ramai penduduk kampung yang memang selalu dihiburkan dengan teletah deris ni. Macam tu lah bila terjadi satu-satu perkara baru dan tergempar dekat kampung tersebut. Derih kan dia beria duk mengayuh tadi kan, dia berhenti kat tempat kejadian tu. Dia pergi siasat. Sambil tu sebelah selipar Jepun dia pakai kat kaki. Dia buka, lepas tu dia pegang, dia tampar-tampar dengan selipar Jepun tu dekat lokasi semok di mana Halim tu jatuh pelepuk duk tanya macam, sinilah tepat Pok Abu jatuh, kena langgar kau kereta. Gitulah lagak Derih. Arwah Pok Abu dah meninggal, sini jugalah Abang Halim jatuh. Tapi pelik lah. Apa dia royak dia Pok Abu? Dia tak kata dia Halim. Sedar-sedar royak dia Pok Abu. Derih dia termenung sambil-sambil dia ketuk-ketuk selipar Jepun tu. Dia termenung. Sambil tu jugalah dia berfikir. Sehinggalah terdetik dalam fikiran dia. Jangan-jangan Pok Abu jadi hantu dok. Masuk dalam tubuh Abang Halim. Lepas tu, sabit tu lah Pok Abu ni ngapo. Halim ni ngapo jadi Pok Abu. Sudah dah lah. Sudah ni confident kena goyak. Sambil mata Derih ni dia melilau tengok sekeliling. Dia dah takut dah tu. Dia cepat-cepatlah tuju semula dekat basikal dia dan dia segera tinggalkan tempat tu. Dia dah mula rasa meremang korang. Sebab dia rasa tu hantu Pok Abu. Aduh, itu hantu Pok Abu. Macam tu. Abaikanlah pasal Derih tu sebab dia memang karakter dia gitu. Sementara tu penduduk kampung semakin lama semakin ramai dekat rumah Halim. Ada yang datang nak menziarahi, ada yang datang nak saksikan sendiri perkabaran yang disampaikan oleh Deris pada mereka. Kebanyakan yang datang tu pula tak terkecuali adalah dari kalangan saudara mara Halim sendiri. Termasuklah Pak Long yang menceritakan kejadian ni. Pada mulanya penduduk kampung dia menyangkakan Halim ni tersampuk dengan hantu. Derih pun dia fikir macam tu. Jadinya penduduk kampung ni yang nak membantu Halim ni, dia buat keputusan untuk memanggil imam tua dekat kampung tu. Tak boleh jadi ni. Kita tak boleh nak biar gini ni kata. Memang kena panggil tu imam gitu. Bila berita kejadian tu sampai ke pengetahuan imam tua dekat kampung tersebut, imam tua pun datanglah sendiri melihat kejadian yang pelik tu. Apa yang peliknya korang? Tak ke pelik, Halim mengaku dia tu sebagai Pak Abu yang dah setahun meninggal dunia. Pengakuan Halim tu pula bersungguh-sungguh sangat. Seolah-olah itu memang Pak Abu. Sekilas pandang karakter dia macam Pak Abu. Imam tua, dia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dia memulakan bicara percakapan antara imam tua dengan Halim yang disangka disampuk hantu tu. Bunyi dia lebih kurang macam ni. Bukanlah stampede sebiji bunyi dia, tapi lebih kurang macam ni lah korang. Mu mari mano? Tanya imam tua. Ambo Abu tu Ime. Ambo Abu ni tu Ime tak kena ambo ko. Ambo ni tu laki senoh tu Ime. Ambo Abu. Aku nak kena gano pasal mu ni rupa Halim.
Ambo minta tolonglah Tok Imeh, tolonglah. Panggillah Senoh, panggillah Senoh Tok Imeh, tolonglah. Ambo ada hal penting nak oyak ni. Tolonglah Tok Imeh. Sambil tu, korang dah mengalir tau air mata di pipi Halim. Halim yang sedang terbaring sudah menangis. Tolong Tok Imeh. Saya minta tolong Tok Imeh. Saya tak melawak, saya tak takut siapa-siapa. Saya minta tolong. Panggillah bini hamba Tok Imeh. Imeh tua dia jadi serba salah tau. Dia bingkai bangun dari tempat perbaringan Halim tu, dan imam tua tu dia pergi jumpa dengan penduduk kampung yang berada berdekatan dengan Halim tu. Mu suruh budak-budak hak mana ada motosikal, pergilah panggil cepat, panggil Senoh, mari sini. Aku tak sampai hati tengok Halim duduk gini. Aku pun sebok tengok sungguh-sungguh benar. Suruh panggil ke Senoh. Duk kata bini dia. Pergi panggil lah. Pergi panggil. Bangak dipanggil cepat. Baik Tok. Penduduk kampung tu pun dia pergi cari budak-budak yang ada motosikal tu. Dia suruh pergi panggil. Panggilkan si Senoh, isteri arwah Pak Abu, supaya datang cepat dekat tempat tu. Tak lama kemudian Kak Senoh pun datanglah dengan wajah terkejut. Kak Senoh dia sungguh tak menyangka tau. Adik ipar dia tu dah aksiden. Cepat-cepatlah Kak Senoh ni dia pergi menghampiri dengan Halim. Kak Senoh ni langsung tak tahu kejadian lain berlaku di sebalik kemalangan tu. Sehinggalah Tok Imam tua tu menceritakan semuanya pada Kak Senoh. Jadinya Tok Imeh panggil saya ni nak suruh cepat ni sebab perkara ni ko Tok Imeh. Sebab kan nak suruh saya tanya ko Halim ni. Tok Imeh tak usah gurau lah. Tengok tu Halim tu Tok Imeh. Tok Imam pun dia cuba yakinkan kepada Senoh. Senoh, terang mu tanya dia sendiri. Aku nak kata pun tak kena. Mu tanya dia sendiri. Bapa yang suruh sangat panggil mu. Tok pun memang tak tahu bapa tak erti nak ayak gapo dah ni. Mu kecek tanya dia sendirilah. Kata imam tua tersebut. Cuba mu bercakap dengan Halim tu. Desok lagi Tok Imeh tu. Sebab apa? Sebab Kak Senoh ni dia macam confused tu. Dia macam, yelah kalau kena dekat orang pun mesti confused. Dah kenapa tiba-tiba nak usah sembang tu bukan tak lelaki dia. Halim dari tadi duk bercakap. Ni abu tok lelaki Senoh. Ni abu tok lelaki Senoh. Tak rasa ke macam ada sesuatu hak dia nak dari mu. Mu terang kecek lah dia. Mu kecek dengan dia. Kata Tok Imeh lagi. Baiklah Tok. Saya tanya dia lah Tok. Senoh pun dia tanyalah pada Halim. Siapa ni Halim? Mu bapa ni Halim? Mu ni siapa? Dia je confused tau. Dia nak tanya apa. Ni siapa ko? Bapa mu ni Halim ke campur habis. Nak ui. Tapi dalam keadaan macam tu dia boleh nampak tau. Suami dia tu. Suami dia tak badan Halim. Tapi suami dia lah mengalirkan air mata yang sangat laju. Dengan pantas Halim pun dia pun jawablah persoalan daripada Kak Senoh. Kak Senoh tanya siapa ni? Senoh, ni abu, tok laki mu. Senoh, aku nak tanya mu ni Senoh. Sambil tu air mata Halim tu laju tau. Aku nak tanya mu betul benar ni Senoh. Mu bini aku, hak aku sayang Senoh. Bapa, tiap kali mu mari kubur aku, mu tak ajar nak baca surah Al-Fatihah hadiah ke aku. Bapa Senoh, mu tak ajar anak-anak doakan untuk aku. Sebaliknya, mu suruh anak-anak pergi kutip bunga-bunga. Lepas tu tabur atas kubur aku. Mu tahu tak Senoh? Aku tunggu mu dengan anak-anak. Aku tunggu mu mari doa. Aku tunggu mu doa rumah dengan anak-anak. Seksa aku duduk dalam kubur ni Senoh. Aku takut. Senoh yang mendengar jawapan tu, dia sangat-sangat terperanjat. Rintihan Halim buatkan Senoh turut menangis pada waktu tu. Ya, memang apa yang dikatakan oleh Halim tu, Halim atau arwah Pak Abu yang sedang bercakap tu menyatakan lagi, mu ni Senoh, duit pecek aku hak mu dapat tu sikit pun mu tak gunakan untuk infak, untuk sedekah atas nama aku kan. Mu tahu tak Senoh? Mu tengok tangan aku ni. Ditunjukkan kepada tangan Halim. Mu tengok tangan aku ni Senoh. Sakit Senoh. Sebenarnya tangan aku ni sekarang ni dibelenggu dengan rata besi. Mu tahu tak Senoh?
Dah lama dah aku memohon dekat Allah. Nak berkecek dengan mu, nak cakap dengan mu. Baru hari ni Allah izin. Baru hari ni Allah izinkan. Sebenarnya Senoh, aku kat dalam kubur. Tiap-tiap hari kena seksa. Aku sangat terseksa Senoh. Mu duduk atas muka bumi. Mu tak ingat kat aku. Ketika aku hidup, mu duduk sayang kat aku. Aku sayang mu, aku jaga mu. Bapa mu tak doa kat aku. Bapa mu tak ajar anak aku doa kat aku. Tolonglah Senoh. Mu ajarlah anak-anak Senoh biar boleh tolong aku. Mu ajarlah demo jadi anak soleh solehah. Doa demo tu boleh tolong aku. Mu ajarlah anak-anak jadi baik Senoh. Mu pun tak boleh lari dari mati Senoh. Siapa masa giliranmu, malaikat maut mari tarik nyawamu. Mu akan lalui seksa seperti mana amalanmu Senoh. Mu pun akan rasa sisa air kubur Senoh. Air mata Halim semakin laju membasahi luka kecil yang berada dekat dagu Halim tau. Tok Imam dengan yang lain-lain mula rasa sebab bila melihat perbualan Senoh dan juga Halim ataupun Pak Abu, termasuklah Derih. Derih masa tu dalam luar benda dia berdiri dekat pintu. Masa tu dia mana kat pintu dia tengok. Tapi air mata jantan Derih tetap juga sama. Gugur juga bila dia dengar rintihan dari Halim atau Abu pada waktu tu. Aku dililit dengan rantai besi. Tangan aku terikat dengan besi panah. Tolonglah Senoh. Doakanlah aku. Sedekahkanlah untuk aku Senoh. Aku berharap mu fahamlah gapo nak aku royak ni Senoh. Peluang aku ni je. Suasana jadi sayu bila Halim merintih dengan penuh rasa sayu. Semua termasuk Tok Imam pun masa tu turut menangis. Menangis bila mereka mendengar cerita yang disampaikan oleh Halim atau Pak Abu tu. Mu tahu Senoh, sekejap lagi akan datang malaikat. Mari seret aku balik tempat aku. Ke alam sana. Aku akan dicampurkan ke dalam api. Mu tahu api Senoh. Api panah Senoh. Itulah siksaan aku yang aku dapat Senoh atas segala dosa-dosa aku. Kata Pak Abu lagi. Aku dapat rehat dan diangkat dari api bila tiap kali ada orang hadiahkan doa pada semua para arwah. Aku jadi miskin ke alam sana Senoh sebab engkau jarang berdoa dekat aku. Mu tak ajar anak-anak Senoh. Mu tahu dah, janji Allah tu pasti. Mati tu pasti. Tapi mu hidup macam tak takut. Mu tahu tak bila mu duduk tempat aku, seksa hanya aku yang rasa. Bergetar tubuh aku. Mu tengok tu Senoh, kata Pak Abu sambil menunjuk ke arah langit. Malaikat mari mutar lagi. Aku kena seret dengan kasar. Aku sakit. Ingat pesan aku Senoh. Tolonglah banyakkan doa untuk aku dan seluruh para roh ahli keluarga kita. Sesungguhnya kami amat tersiksa di alam sana, kata Pak Abu. Terima kasih Tok Imek sebab tolong panggilkan Senoh. Dah lama saya nak cakapkan benda ni. Hari ni baru Allah izinkan. Saya amat tersiksa Tok Imek. Tok, berpesan-pesanlah Tok pada seluruh ahli keluarga Tok, pada seluruh penduduk kampung. Buatlah amal kebaikan selagi nyawa di kandung badan, selagi roh bersama tubuh, selagi nafas tidak terhenti. Sebab apabila semuanya bukan lagi milik kita, hanya 3 perkara yang mampu bantu kita. 3 perkara je Tok. Tok, Senoh, ambillah peluang yang masih ada ni. Jangan jadi macam aku. Dah terlambat. Hidup tu pasti, maka mati pun pasti. Siksa kubur juga pasti. Aku pergi dulu Tok. Tak lama kemudian dengan suara yang tersekat-sekat dan nada yang amat sayu, Pak Abu masih menangis dengan amat pilu. Aku dah nak kena seret. Aku dah kena seret. Tolong. Tolong. Seketika kemudian suara Halim senyap
dalam kesunyian rumah yang ternyata semua yang ada kat situ terkaku. Termasuk dres yang lurus tu. Dres dari Aisyah terduduk dia. Sementara tadi dia berdiri di muka pintu. Sekarang dia terduduk. Tok Imam sendiri terkaku dekat situ. Semua yang ada menangis dari Aisyah melihat kejadian ni. Tak lama kemudian Halim pun sedar. Dan Halim sendiri terkejut melihat semua orang yang ada sedang dari Aisyah menangis. Halim bertambah hairan bila tengok Tok Imam sendiri, imam tua kat situ menangis. Halim jadi confused. Tertanya-tanya dalam diri dia. Apa yang berlaku ni, Tok? Dia tanya. Tak apa. Mu rehat dulu. Sambil dia pelapkan mata dia. Rehat dulu, Halim. Nanti Tok akan cerita ke kamu. Tok Imam tua tu sambil tu dia sapu air mata dia. Menurut Pak Long, sejak kejadian tersebut, penduduk-penduduk kampung kat situ banyak berubah korang. Banyak berubah. Ramai yang dah pergi ke masjid. Ramai yang ikuti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh imam tua tu. Malah Mak Derih, dia dah berubah tau. Dia dah tak ada dah nak pergi canangkan cerita-cerita orang. Dia tak ada dah nak pergi, asal ada benda dah. Nak jadi reporter kampung. Nak sebarkan apa yang berlaku cepat. Tak ada dah. Dia dah bertobat korang. Akak nak tegaskan kat sini bahawasanya subscriber ni dia tuliskan kat sini gambaran malaikat yang mengheret Pak Abu tu digambarkan berwarna sangat hitam kebiruan, macam itulah hitam pekat yang sangat bengis. Mereka lah yang menyiksa para penghuni kubur yang mempunyai dosa. Walau bagaimanapun tidak dinyatakan secara jelas akan wajah tersebut. Yang menceritakan kisahnya adalah Pak Long, bekas tukang kebun dekat pejabat. Subscriber ni juga menasihatkan kita, gunakanlah peluang yang masih ada untuk membuat pahala. Rajin-rajinkanlah kita ni bersedekah dan didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Tak lupa juga agar kita ni saling berpesan-pesanlah sesama kita akan kebaikan supaya kita meninggalkan segala kemungkaran. Sekian. Andai akak ada tersalah kata, akak mohon maaf untuk korang. Tiga amalan yang bakal jadi peneman kita di alam barzah. Mati tu bukan bermakna kita sudah bebas dari sengsara dunia korang. Sebaliknya, mati bermakna bermula episod menyeramkan di alam kubur. Tak siapa boleh bantu kita. Tak siapa boleh sokong kita. Tak siapa boleh temankan kita. Kubur itu amatlah gelap gelita. Walau belum ditempuhi alam ini, andai diceritakan kisah tentangnya saja, amat dahsyat untuk kita dengar. Alam ni pasti akan buat bulu roma kita berdiri tegak ketakutan. Inilah istilah meremang yang paling sesuai untuk dinyatakan. Tak ada sebarang makhluk pun yang boleh selamatkan diri dari kematian. Dan kematian boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Tak kira di mana ataupun yang sedang kita lakukan. Di alam kubur nanti, tak ada sesiapa pun yang akan menemani kita. Walaupun kita ramai kenalan, walaupun kita ramai sahabat handal ketika di alam dunia. Ibu bapa kita yang kita kasihi akan pulang ke rumah selepas selesai menghantar jenazah kita ke liang lahat. Suami atau isteri yang kita cintai akan kembali jalani hidup seperti biasa selepas kita dikebumikan, dan mungkin mereka akan hidup dengan pasangan baru setelah beberapa ketika. Mungkin mereka akan meratapi ketiadaan kita, namun hidup mereka tetap perlu diteruskan. Maka semuanya akan berjalan seperti biasa semula. Cuma bezanya, kehidupan mereka adalah tanpa kita di sisi. Harta dan wang ringgit berjuta yang selama ini kita kumpulkan tak ditanam sekali dalam kubur. Pangkat tinggi yang kita raih, menteri, Perdana Menteri, apa jenis menteri, juga ditinggalkan di belakang dan kemudiannya digantikan dengan pangkat baru, iaitu Allahyarham Almarhum. Semuanya kita tinggalkan tanpa satu pun kita bawa ke dalam kubur yang gelap dan sempit. Sunyinya alam kubur tak ditambah lagi dengan segala jenis serangga dan haiwan berbisa yang melata di badan kita kelak. Tak disebut lagi tentang dahsyatnya soalan-soalan malaikat Munkar dan Nakir. Sekali tak dapat jawab, bergegar kubur dik kerana libasan malaikat pada kita. Satu hadis diriwayatkan, maksudnya apabila mayat atau seseorang daripada kamu telah dikuburkan,
datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Seorang daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan seorang lagi dengan malaikat Nakir. Keduanya berkata, "Apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini?" Dia berkata, "Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya." Kedua-duanya berkata, "Sungguh, kami telah tahu bahawa engkau akan mengatakan sedemikian itu." Kemudian dilapangkan baginya di dalam kubur sepanjang 70 hasta kali 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidurlah engkau." Hadis riwayat Tirmizi nombor 1071. Amal soleh yang perlu kita amalkan, berita baik untuk setiap umat Islam. Sebenarnya kita masih lagi ada peluang untuk isi kekosongan dan kesunyian kubur kita. Setiap umat Islam yang soleh masih belum keseorangan tahu di dalam kubur, kerana ada amalan yang bakal menemani kita. Jika sepanjang hidup di dunia kita isi dengan amalan yang baik, maka amalan yang baik inilah yang akan jadi peneman kita. Dan jika kerap kali kita lakukan amalan yang buruk semasa di dunia, amalan yang buruk itulah yang akan menemani kita. Lakukan 3 amalan mudah ini. Dalam kisah tadi akak ada jelaskan 3 amalan mudah ini. Mudah-mudahan kubur kita akan cerah, terang, benderang. Dan insya-Allah tak perlu lagi kita hadapi alam kubur dalam kesunyian. Amalan yang pertama, menjaga amal soleh yang wajib. Solat adalah tiang agama. Andai tidak solat, sebarang amalan baik pun tak akan dapat diterima Allah. Solat jugalah yang membezakan antara kita dan orang kafir. Perkara pertama yang Allah akan tanya kita kelak adalah solat. Jangan rasa selesa andai kita tak solat tapi tak dikenakan apa-apa bala dari Allah. Itulah istidraj yang Allah bagi supaya kita makin sesat dan makin sesat. Na'udzubillah min zalik. Jadi jagalah solat, terutamanya solat 5 waktu yang telah diwajibkan ke atas kita setiap umat Islam. Jika dah solat pun janganlah pula kita rasa terlalu selesa, kerana ada yang solat penuh 5 waktu pun tetap kena umpan masuk ke neraka. Maka sentiasa berusahalah kita dalam memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada pada solat kita, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas solat. Jangan pernah sekali pun memperkecilkan kepentingan solat, kerana ia adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah. Perkara inilah yang akan menentukan baik atau buruknya kehidupan kita di akhirat kelak. Yang kedua, sentiasa baca surah Al-Mulk. Mungkin ada di antara kita yang langsung tak tahu pun apa itu surah Al-Mulk dan kenapa penting sangat surah ni pada kita. Buat pengetahuan semua, surah inilah yang sering diamalkan oleh Nabi tak kala sebelum tidur sewaktu hayat baginda. Surah ini menceritakan tentang sebuah kerajaan. Surah ini bukan saja dapat bantu ringankan siksa di alam kubur, tetapi surah ini jugalah yang akan buat kubur kita ni terang benderang. Jadi cerah je. Banyak sekali keistimewaan membaca surah ini, dan umat terdahulu serta para sahabat yang juga sering amalkan membaca surah Al-Mulk ni. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajiblah mencontohi apa yang baginda pernah lakukan supaya kita tak tersesat dan tak terpesong dari landasan yang sebenar, yakni landasan ke syurga untuk berjumpa baginda di sana kelak. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut sebagai Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Ini adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyakkan dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai dalam Al-Kabir 6/179 dan Al-Hakim menukilkannya sebagai sahih. 3. Rajinkan diri bersedekah. Amalan ini amat mudah
Tetapi ramai yang terlepas peluang menuai pahala dari amalan ini kerana busuknya hati, kedekutnya harta dan buruknya prasangka dengan orang yang memohon pertolongan. Buang segala fikiran negatif kita, kerapkanlah laburkan harta ke jalan Allah. Walau tak nampak hari ini, tapi percayalah bahawa setiap dari sedekah dan perkara yang mengalir ke jalan Allah serta memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga sekeliling akan membuahkan hasil yang tak disangka-sangka tatkala kita kesunyian di akhirat kelak. Sedekah bukan hanya bermakna harta dan wang ringgit sahaja, tapi wujud dalam bentuk ilmu atau perkongsian perkara bermanfaat kita kepada orang ramai. Bergembiralah kita kalian kerana perkongsian perkara yang bermanfaat akan melahirkan pahala jariah, yakni pahala yang tidak akan putus alirannya walau si pelaku telah pun lama meninggal dunia. Hadis riwayat berfirman, maksudnya apabila mati seorang manusia, maka terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim nombor 1631. Sekian sahaja untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai pengajaran. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut, kita buang jauh-jauh, kita ambil yang baik-baik je. Jadi korang, akak nak ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Apapun, salam dari akak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.